Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Syahira binti Zulkifli, nombor metrik 10 DKM 18F1081. Hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan iaitu tentang masalah sosial yang berlaku di dalam kalangan remaja di dalam Malaysia. Okey, soalan saya yang pertama. Pada pendapat anda, apakah yang anda tahu tentang masalah sosial yang berlaku di Malaysia? Okey, terima kasih Syahira atas soalan itu. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya Nurfaisyah Indah binti Azhar. Nombor aktif saya 10 DKM 18F1082. Okey, pada pendapat saya, gejala sosial di Malaysia ini semakin meruncing. Gejala sosial ini dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral seseorang individu tersebut. Jenayah ini bukan sahaja dilakukan oleh golongan remaja ataupun dewasa, malahan kanak-kanak juga turut terlibat dalam masalah ini. Okey, bukan sahaja radio ataupun televisyen, masalah sosial dalam kalangan remaja seperti lumba haram motor, seks bebas, perbuangan bayi, penyalahgunaan dadah dan seumpama dengannya yang mesti akan disajikan buat kita hari-hari. Okey, remaja pada masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang akan mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga individu yang lain. Okey, lebih membimbangkan lagi, mereka suka merakam dan merekod diri mereka sendiri, kemudian membuat naik video tersebut di dalam media sosial semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada netizen. Okey, sebagai contoh, baru-baru ini sekumpulan remaja yang telah membuat naik sebuah video yang mereka sengaja merosakkan produk di sebuah kedai serbandika yang terkemuka di negara kita ini. Okey, video itu kemudiannya tular di hampir setiap platform media sosial yang namun menimbulkan kemarahan ribuan netizen. Akibatnya ada netizen yang melaporkan video itu kepada pihak polis dan sekumpulan remaja terbabit tersebut telah pun diberkas. Okey, soalan saya yang kedua. Seperti mana anda tahu masalah sosial semakin cenderung dan meningkat di dalam kalangan remaja? Apakah faktor yang menyebabkan masalah sosial ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anila binti Abdul Ghani, bernombor metrik 10 DKM 18F1097. Okey, saya akan menjawab persoalan yang ditanya tadi. Okey, faktor yang menyebabkan masalah sosial di kalangan remaja ini ialah yang pertama, kendiri. Remaja hari ini sebenarnya kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran mereka. Ini ekoran daripada ketidakupayaan mereka untuk mengawal atau mempertahankan diri mereka sendiri. Ini seterusnya yang menyebabkan mereka gagal mengendalikan emosi semasa menghadapi masalah hidup, lalu mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kancah masalah sosial. Yang kedua, rakan-rakan. Remaja dalam usia di mana individu mempunyai ramai rakan sebaya dan rakan-rakan juga sebenarnya adalah punca utama remaja lebih gemar melepak dan mengikut gaya hidup rakan mereka. Faktor yang ketiga pula, keluarga. Remaja sangat bergantung pada keluarga, terutamanya ibu bapa mereka. Jika ibu bapa terlalu sibuk menumpukan perhatian terhadap pekerjaan, ini akan menyebabkan mereka kurang memberi perhatian terhadap anak remaja mereka. Ini akan memberi kesan kepada jiwa anak-anak yang akan rasa kurang kasih sayang, lalu mudah terdedah dengan pelbagai pengaruh negatif masalah sosial di luar rumah. Faktor lain juga tentang masyarakat. Remaja sebenarnya sangat memerlukan masyarakat yang saling menghormati individu. Kebanyakan masyarakat hari ini hanya mementingkan diri sendiri, hanya akan ambil peduli hal individu lain jika berlaku perkara yang menarik untuk ditularkan. Disebabkan ini, remaja kian
kurang melakukan aktiviti komuniti dan sosial, lalu menyebabkan mereka kurang mengenali antara satu sama lain dan hanya mempedulikan hal diri sendiri. Faktor lain pula, kewangan. Remaja dan masalah kewangan sangat sukar untuk dipisahkan. Disebabkan kesempitan wang, mereka cenderung untuk melakukan masalah sosial yang akhirnya akan menyebabkan perlakuan jenayah semata-mata kerana wang. Ini terutamanya akan berlaku kepada remaja yang lahir dalam keluarga yang bising. Seterusnya, faktor keagamaan. Remaja adalah waktu individu sedang belajar apa yang baik dan apa yang buruk. Ini semua sebenarnya boleh diukur melalui agama. Tiada agama yang akan menggalakkan perbuatan buruk. Oleh itu, masalah sosial dalam kalangan remaja sebenarnya boleh dielakkan sekiranya remaja mempunyai pegangan agama yang lebih kuat. Dalam hal ini, ibu bapa perlu memainkan peranan yang besar dalam menanam semangat kerohanian dalam diri remaja. Itu saja. Sekian, terima kasih. Faktor masalah sosial sudah kita ketahui, tetapi apakah kesan yang akan berlaku dalam kalangan remaja jika masalah sosial ini tidak dibendung? Ana binti Muhammad Yusof, 10 DKM 18F 1104. Kesan jika masalah sosial tidak dibendung ialah kes pembuangan bayi semakin meningkat. Selain itu, penyalahgunaan dadah juga meningkat dan remaja tidak akan mempunyai adab dan tidak takut akan hukum hakam Islam, tidak jaga batas antara lelaki dan perempuan, tidak menutup aurat bagi perempuan dan lelaki, kes lumba haram berluar rasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Kesan dalam masalah sosial di dalam kalangan remaja haruslah dititik beratkan kerana kesannya amat jelas sekali memburukkan. Jadi, apakah langkah yang perlu kita ambil untuk membendung masalah sosial ini? Okay, Assalamualaikum, nama saya Nur Fatini Atira binti Mazizi. Nombor matrik saya 10 DKM 18F 1078. Okey, hari ini saya akan menjawab soalan iaitu langkah-langkah yang perlu diambil untuk membendung masalah sosial di kalangan remaja ialah peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberi perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-gerik atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Okey, selain itu, pendekatan akademik ini boleh dilakukan dengan menambah aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan ekokurikulum beruniform di sekolah. Okey, begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Okey, ini mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling ini amatlah penting untuk membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunseling-kaunseling yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Okey, akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar di sekolah. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak sekolah. Terima kasih. Faktor, kesan dan langkah sudah kita ketahui dalam masalah sosial ini.
Dan apakah kesimpulan atau rumusan yang dapat disimpulkan dalam masalah sosial ini? Okay, terima kasih Syaira atas soalan. Jadi apa yang saya dapat rumuskan dan simpulkan untuk masalah sosial ni, seperti mana yang dibagi tahu oleh rakan-rakan saya sebelum ni, faktor kesan yang akan berlaku dan juga langkah-langkah yang perlu diambil. Jadi kat sini sangat pentinglah untuk remaja, remaja pada masa kini untuk mencari rakan yang baik supaya tidak terpengaruh dengan perkara yang bukan-bukan. Ibu bapa perlu main peranan juga kalau anak-anak ada masalah. Haruslah mereka mendengar luahan anak-anak, dan juga bagi peranan kerajaan pula perlulah buat kempen kesedaran supaya anak-anak muda sedar kebaikan dan keburukan jika terlibat dalam masalah sosial ini. Terima kasih.